Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami kehendak-kehendak Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-146 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Yang bermaksud, aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takabur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar daripada memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Dan mereka yang bersifat demikian, jika mereka melihat sebarang keterangan yang bukti, mereka tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah petunjuk, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah menjelaskan kepada kita tentang akibat atau kesudahan golongan yang takabur, golongan yang bersikap sombong, ego di atas muka bumi Allah tanpa sebarang alasan. Allah berfirman, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Iaitu Allah menjelaskan bagaimana golongan yang takabur itu merupakan musuh-musuh terhadap golongan yang menyeru kepada kebenaran. Kerana orang yang takabur ialah orang yang kesombongannya dan takaburnya itu akan menyebabkan ia dilalaikan atau dialihkan daripada melihat dan mengambil bukti terhadap perkara-perkara kebaikan. Dan yang dimaksudkan dengan memalingkan atau menghindarkan golongan takabur itu ialah mengalihkan pandangan mereka atau penglihatan mereka untuk mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah, iaitu menghalang mereka dengan memeterai hati-hati mereka, menyebabkan mereka tidak akan dapat berfikir dan tidak akan mengambil pengajaran dan tidak akan bertadabbur terhadap keterangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bermaksud, aku akan memeterai hati-hati golongan yang takabur itu, yang melihat diri mereka sebagai golongan yang lebih atau golongan yang lebih hebat dan mengatasi orang-orang lain. Sedangkan mereka itu adalah golongan yang sangat jahil, golongan yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimah bighairil haqq, untuk menunjukkan bagaimana mereka itu yang bersikap takabur, yang meninggi diri itu dengan sesuatu yang tidak benar, iaitu dengan agama mereka yang batil. Mereka bersikap takabur dengan agama mereka yang batil, dengan kebodohan mereka yang melampau, ataupun dengan maksud mereka bersikap takabur tanpa sebarang alasan yang munasabah yang menyebabkan mereka bersikap demikian.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala menjelaskan bagaimana bentuk yang ataupun bagaimana sikap takabur itu diterjemahkan melalui sikap dan pendirian mereka. Lalu Allah berfirman, wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Bermaksud sekiranya mereka melihat mana-mana ayat daripada ayat-ayat keterangan dan penjelasan dan bukti yang membawa mereka kepada kebenaran, mereka tidak akan beriman terhadap ayat-ayat tersebut kerana hati mereka yang telah rosak dan kerana perbuatan ataupun sikap hasad mereka terhadap orang lain yang dikurniakan Allah dengan pelbagai kelebihan dan kurniaan. Kerana mereka tidak boleh melihat orang lain melebihi dan mengatasi mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dimasukkan dengan kulla ayah sama ada merujuk kepada ayatul munazzalah, iaitu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun merujuk kepada ayah dengan maksud mukjizat yang Allah Taala kurniakan kepada Rasul. Maka kedua-duanya tidak diimani oleh golongan yang takabur ini. Wa iyyaraw sabila rusyd la yattakhidhuhu sabila. Dan bila mereka melihat jalan yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada kestabilan, keharmonian, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan yang diikuti dalam hidup mereka. Kerana jalan itu mereka dapati bertentangan dengan kehendak nafsu dan syahwat mereka, bertentangan dengan keegoan dan kesombongan mereka. Lalu mereka menolaknya dan tidak akan mengikutinya buat selama-lamanya. Sebaliknya, wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dan sekiranya mereka melihat jalan yang membawa kepada kesesatan, jalan yang menyimpang daripada kebenaran, yattakhidhuhu sabila, mereka akan mengambilnya, menjadikannya sebagai jalan yang mereka ikuti dalam kehidupan mereka tanpa berbelah bagi dan tanpa memikirkan kesan atau akibatnya. Maka inilah keadaan orang yang tenggelam di dalam kesesatan, yang terjerumus sedalam-dalamnya dalam keburukan dan dosa. Maka mereka kerana bersikap menerima kemungkaran sebagai kebaikan dan melihat kebaikan sebagai kemungkaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ayat ini dengan menjelaskan faktor-faktor yang membawa kepada sikap yang begini keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin." Bermaksud yang demikian itu iaitu merujuk kepada sikap takabur, merujuk kepada sikap tidak mahu beriman terhadap apa-apa jua yang ditunjukkan, yang dibawakan berupa dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran, yang menunjukkan jalan petunjuk, dan sikap mereka sebaliknya yang menerima sepenuh hati terhadap jalan yang sesat. Maka sebabnya atau faktornya yang utama ialah kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa batilnya kehidupan mereka, sikap dan pendirian mereka, dan disebabkan bahawa mereka merupakan golongan yang ghafilin, golongan yang lalai daripada memikirkan apa yang dibawa di dalam ayat-ayat tersebut, yang lalai daripada mengambil ibrah dan pengajaran terhadap apa jua kebaikan dan juga panduan di dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang perlu diingat bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka dalam keadaan termeterai, iaitu hati-hati mereka, dan tidak pula memaksa mereka untuk menjadi sedemikian. Bahkan ia berlaku adalah kerana pilihan mereka, kerana keputusan yang mereka ambil untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, ayat ke-147 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan hari akhirat, gugurlah amal-amal mereka yang baik. Mereka tidak diberikan balasan pada hari akhirat
melainkan bagi apa yang mereka telah kerjakan, yakni daripada perbuatan kufur dan maksiat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala menyatakan kepada kita, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Dan golongan yang mendustakan ayat-ayat kami dan juga hari akhirat, maka terbatallah dan musnahlah segala perbuatan mereka atau amalan mereka, lalu ia menjadi debu-debu yang berterbangan, disebabkan mereka mendustakan dan tidak mempercayai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan disebabkan mereka mengingkari adanya hari pertemuan, iaitu hari akhirat, dan apa jua yang berlaku padanya. Dan kemudiannya Allah menyatakan lagi, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, yang bermaksud, dan tidaklah mereka itu dibalas pada hari kiamat, melainkan dengan suatu balasan yang mereka berhak untuk menerimanya disebabkan amalan mereka di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sesiapa jua pun dalam kalangan manusia, melainkan Allah membalas satu balasan yang selayaknya diterima oleh manusia berdasarkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya surah Al-A'raf ini akan menceritakan kepada kita kekejian daripada siri-siri kekejian golongan Bani Israel yang pelbagai itu, yang mana mereka, iaitu golongan Bani Israel, setelah ditinggalkan sementara oleh Nabi Musa AS untuk baginda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana baginda telah meninggalkan saudaranya Nabi Harun AS untuk menggantikannya. Ketika itu mereka telah mengambil kesempatan di atas ketiadaan Nabi Musa dan mengambil kesempatan di atas kelembutan Nabi Harun, lalu mereka lakukan suatu jenayah, iaitu mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah terpengaruh dengan As-Samiri, lalu menyembah patung anak lembu yang telah dicipta, yang telah direka oleh As-Samiri. Dan walaupun Nabi Harun AS telah mencuba untuk menghalang mereka daripada melakukan jenayah itu dengan pelbagai cara, mereka tetap enggan dan bersikap dengan penuh kedegilan dan menyatakan bahawa kami tidak akan meninggalkan sembahan kami terhadap patung anak lembu sehinggalah Musa kembali kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Nabi Musa AS tentang apa yang telah berlaku tatkala ketiadaannya. Lalu Nabi Musa telah pulang kepada Bani Israel dalam keadaan yang sangat marah, pada masa yang sama sangat kecewa. Lalu baginda menempelak mereka di atas kekufuran dan kejahilan mereka. Dan Nabi Musa sangat kecewa dengan saudaranya Harun kerana telah membiarkan, pada pandangan baginda, telah membiarkan kaumnya menyembah patung anak lembu. Dan apa yang berlaku ialah Nabi Harun telah meminta maaf di atas kelemahannya dan meyakinkan Nabi Musa bahawa baginda telah berusaha sedaya upaya, telah berusaha menasihati kaumnya agar memberhentikan jenayah tersebut, tetapi mereka adalah golongan yang tidak suka kepada nasihat dan kepada orang yang memberikan nasihat. InsyaAllah akan kita lihat dalam ayat seterusnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.